Saya selalu tengok dulu-dululah sebelum ada PKP ni kan, kalau pergi Guardian Watson orang nak beli produk dia belik dia tengok. Kadang-kadang saya tertanya-tanya lah, dia belik apa, tahu ke tidak apa yang dibelik dia tu. Adakah ini mungkin anda yang saya tertengok dekat Watson dan Guardian tu. So kalau anda adalah orangnya seperti saya, suka belik-belik produk, tengoklah tulisan kat produk itu dan teringin nak tahu betul-betul apakah maklumat penting yang perlu diekstrak daripada label-label atau tulisan yang ada pada pembungkusan kotaknya ke ataupun dia punya botol produk itu sendiri ke. Kalau nak faham, anda kena tonton video ini. Kalau kita tengok bungkusan produk, sama ada dia punya kotak pembungkusan ataupun stiker yang mungkin dilekatkan pada botol produk tersebut, kita akan nampak banyak-banyak huruf, banyak-banyak tulisan. Yes, glowy girls, glowy guys, tulisan itu penting. Tapi kita kena baca tulisan yang ditujukan kepada kita. Sebab mungkin ada juga tulisan atau kod atau nombor-nombor yang sebenarnya adalah kod untuk interaksi antara pengilang dengan penjual. Ya. Jadi ada beberapa maklumat penting pada label, pada botol, pada pembungkusan yang kita perlu tahu untuk baca, untuk kita faham supaya kita mendapat manfaat penuh daripada produk tersebut. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu senarai bahan. Ingredient atau senarai bahan memang biasa kita jumpa pada pembungkus produk, kotaknya, labelnya, stikernya. Tapi pernah juga saya dalam satu situasi beli produk yang macam botolnya terlampau kecil, jadi dia punya senarai bahan tu tak ada. So cara saya, apa yang saya buat adalah sebagai pengguna yang bijak, saya pergi ke laman web dan biasanya di laman web itu akan boleh nampak senarai bahan juga. Akan disenaraikan, mesti disenaraikan. Kita sebagai pengguna wajib tahu apa yang kita letakkan ke atas muka kita. Jadi bila kita tengok senarai bahan, apa yang kita perlu faham adalah, number one adalah kita tengok senarai bahan yang diletakkan itu mana yang muncul dahulu. Ada yang muncul kat depan, kemudian ditulis, yang dipisahkan dengan koma, biasanya tulis satu bahan A, koma, bahan B, koma kan. Yang awal-awal disebut itu adalah bahan yang biasanya majority ataupun mempunyai kuantiti tertinggi di dalam produk tersebut. Yang hujung-hujung, semakin dia ke hujung adalah semakin kuranglah kuantiti dia. So this is very basic, malahan bagi saya senang untuk faham, ya. Dan bila kita tahu apa yang lebih banyak dan apa yang kurang, jangan panik pula kalau kita tengok bahan yang kita cari-cari yang kita percaya bermanfaat untuk kulit kita. Contohlah retinol. Tengok-tengok kat hujung, kita panik. Jangan panik, ya. Sebab kenapa boleh panik ni? Ada orang beranggapan bahan yang bagus kena berada dalam top 5, top 7, entah dari mana dia orang dengar kan. Tapi sebenarnya tak macam tu. Ada setengah bahan aktif memang tidak boleh dalam dos yang sangat tinggi. Dia memang dos yang rendah-rendah, 0.5, 1%, 1.5. Dos yang kecil ini mungkin menyebabkan dia berada pada hujung-hujung senarai bahan tersebut. So, penting di sini bukan hanya tahu bahawa dalam senarai bahan itu mana yang lebih banyak, mana yang sikit, mana yang dahulu, mana yang kemudian. Kita juga perlu tahu bahawa bila dia berada di hujung, bahan aktif atau bahan tersebut logik tak berada di hujung. Jadi kita boleh buat research atau kajian sendiri tambahan. Kat internet sekarang banyak tempat boleh kaji. Kita kena tahu adakah bahan itu perlu berada dalam peratusan yang macam mana. Okay, so be, kita panggil smart about understanding the ingredient. Alright. Label kedua ialah PAO. Bacanya PAO, iaitu period after opening, ya. Kita akan nampak simbol period after opening ni, dia akan letak simbol tu macam jar yang terbuka dan diletakkan 12M, maksudnya 12 bulan, mungkin 6M, 6 bulan, 6 months. M tu months, bukan minutes Kodah. Kenapa? Ya, 6 months, 12 months, ada yang 24 months. Maksudnya produk itu apabila dibuka sahaja perlu dihabiskan penggunaannya dalam tempoh yang dinyatakan. Kalau tak dihabiskan dalam tempoh yang dinyatakan, contoh tulis kat situ 6 bulan. Kita pakai 6 bulan tak habis-habis, masuk ke 7 bulan ada lagi produk itu, jangan pakai lagi kerana bahan itu sudah
disahkan, yang orang yang buat formula produk tersebut dah bagi tahu dah. Kalau buka ini, kalau dah terdedah dengan udara, oksigen, haba dan seumpamanya, ia boleh hanya dipakai dalam tempoh tertentu. Jadi kerja kita taat dan patuhlah kepada label tersebut. Faham? So, kalau kita beli produk, kena tengoklah ya, 6 bulan, 12 bulan. Satu tips saya nak bagi. Saya seorang yang menggunakan produk dalam kuantiti yang sederhana. Sedikit ke sederhana. Ada orang suka pakai banyak-banyak. So, kadang-kadang kuantiti penggunaan kita ni menentukan secepat mana kita habiskan produk tersebut. So, bila beli, dengan mengetahui berapa banyak kuantiti penggunaan masing-masing, kita belilah produk yang mana hampir-hampir menyamai kadar penggunaan kita. Maksudnya kalau kita tahu produk ni saya biasa pakai 6 bulan. So I wouldn't take produk yang tulis period after openingnya lebih pendek tau, nanti tak cukup pakai. Faham tak? Dia macam tu. Faham ke tak ni? Faham lah tu. Faham. Label penting seterusnya adalah manufacturing date dan juga expiry date. Saya rasa dua benda ni, kalau tak ada PAO tadi tu, period after opening, kita boleh juga rujuk benda ni lah. Manufacturing date ni tarikh atau masa, tarikh lah kan, di mana produk itu dihasilkan, siap packaging, pump. Manufacturing date ya. Kalau expiry date, tarikh di mana produk itu luput. Buka ke tak buka ke, expiry date ni terkesan. Maksudnya kalau dia sebut expiry date dia, katakanlah hujung bulan ini, 31 Januari 2021. Kita tak buka lagi produk itu. Kita beli masa sale banyak-banyak. Lepas tu kita letak kat rumah. Tengok-tengok. Masa 1 Februari kita tengok, alamak 31 Januari. Tak sempat buka pun. Tak sempat buka, tak kisah. Sebab bila dah expiry date, dah tak boleh pakai. Buka ke tak buka ke, tak boleh pakai. Formula produk di dalam produk itu, formula bahan di dalam produk itu sudah pun terjejas sebab ada tempoh masanya. Manufacturing date juga satu rujukan yang bagus. Sebab apa? Manufacturing date ini dia macam, bagi saya lah kan, dia macam menunjukkan kesegaran produk tau. Contohlah, saya pernah lah terima produk-produk review kan daripada orang kan, tapi orang nak kasih kita review tapi dia bagi produk yang dia dah manufacture pada tahun 2018. Dah 2 tahun lepas, kita macam alamak, tinggal beberapa bulan lagi nak expiry date. So memang tak expired lagi, tapi rasa macam tak best pula kan pakai produk yang mungkin dah disimpan dalam store begitu lama baru nak kasih pada kita. So it's about the freshness of the product. Simbol atau label paling comel sekali yang ada pada produk adalah simbol Arnab. Sebenarnya simbol Arnab ni dia cruelty free, iaitu bebas cruelty penyiksaan. Begitulah ya, dia tak diseksa, tidak ada binatang yang diseksa sepanjang tempoh pembuatan produk tersebut. Tak diuji ke atas binatang, tak diseksa lah binatang. Dia mungkin diuji pada binatang, tapi binatang tu tak diseksa. Dia macam tu. So cruelty free ini sebenarnya simbol yang lebih terkenal pada produk yang berada di luar negara, sebab mereka sangat sensitif terhadap benda-benda yang berkaitan dengan binatang ni tau. Okay, alright. So kalau anda jumpa produk yang ada label cruelty free, biasanya dia menunjukkan betapa penyayangnya syarikat tersebut, betapa syarikat tersebut sangat gentle towards animal. Okay. Tak bermakna dia tak guna binatang. Contoh, saya ambil, siapa pernah tengok COSRX snail mucin punya essence? Dalam tu digunakan snail mucin. Jadi COSRX ni salah satu produk yang menyebut bahawa mereka ni cruelty free lah ya. So apa yang berlaku adalah, bila mana zaman dulu-dulu sebelum ada teknologi baru, bila mana nak ambil lendir daripada siput ni, snail mucin nama dia ya, mereka perlu bunuh siput tersebut. Itu dah cruelty, itu dah menyeksa binatang. Dia perlu bunuh lah. Dia macam kena smash so that they get the lendir. But zaman sekarang ni dengan adanya teknologi baru ya, pakar-pakar dalam bidang kecantikan yang buat teknologi kecantikan ni, mereka mendapati bahawa snail akan merembeskan lebih banyak lendir sekiranya mereka dalam keadaan gembira dan tenang. Tenang dan gembira. So apa yang berlaku adalah proses mengekstrak lendir daripada snail ini tadi, namanya snail mucin lah lendir itu kan. Mereka buat dengan cara teknologi ini. Saya pernah tengok dekat satu video dekat dalam YouTube tu, dia tunjuklah macam mana dia orang extract snail mucin. Sebab saya pun tertanya-tanya macam mana dia orang buat kan. So rupa-rupanya senang je. Dia letak snail ni tadi, siput-siput ni dekat atas. Siput-siput ni siput kosmetik ya, bukan siput sedut yang kau makan dekat warung ataupun mak masak lemak tu, bukan. Peminat siput.
So siput ni tadi, siput kosmetik ni tadi, diletak atas jaring, jadi diletak dalam tempat yang gelap. Kadang-kadang dia orang sembur-sembur dengan air untuk bagi dia orang mandi-mandi basah lah, macam enjoy gitu snail tu. Jadi snail tu dekat jaring tu dia akan keluarlah lendir tu akan jatuh kat tempat yang untuk menakung segala snail mucin. Begitulah. Jadi snail tu tak diseksa, tak diketuk, tak dipecahkan, ya. Okey. Itulah cruelty free. Begitulah beberapa label atau simbol atau senarai atau cetakan bertulis yang anda biasa tengok dekat pembungkusan produk yang anda perlu tahu. Glowy girls, glowy guys, sekiranya anda mempunyai label-label lain, bahan-bahan lain yang anda nak faham, tuliskan di ruang komen, saya baca dan kita insyaAllah kita boleh bincangkan dalam video akan datang. Thank you for watching. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.